إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama-sama pada malam ni. InsyaAllah sambungan kita dalam mukhtasar mazhab akidah dan firqah umat Islam. Sambungan kita ialah pada kelompok Syiah, yang mana minggu lepas kita dah bahas pendahuluan ataupun muqaddimah berkenaan dengan Syiah ni. Syiah ni secara umumnya apa yang disebut dalam Maqalat Islamiyin. Maqalat Islamiyin ni ialah sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang dah kita bahas. Beliau ialah pengasas kepada aliran Asy'ariyah, dan juga dalam kitab Al-Milal wan Nihal karangan Al-Imam Asy-Syahrastani, kedua-duanya mendefinisikan Syiah ini ialah nama yang diberi kepada mereka yang mendakwa sebagai pengikut Ali radhiyallahu anhu dan telah menganggap Ali itu lebih daripada sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Itu definisi yang diberikan oleh Abul Hasan Al-Ash'ari dan juga Asy-Syahrastani. Dan kalau kita tengok, asalnya Syiah ini keluar ialah pada isu politik, bukanlah pada isu akidah. Dalam buku ni kalau kita tengok apa yang disebut oleh penulis, mereka lahir menjadi sebuah aliran pemikiran atau mazhab selepas berlakunya ketegangan yang terjadi ekoran peperangan di antara Ali dan juga Muawiyah radhiyallahu anhuma, dan telah syahidnya Ali radhiyallahu anhu dan syahidnya cucu Nabi Sayyidina Husain radhiyallahu anhu yang dibunuh dengan zalim di Karbala. Yang mana kalau kita tengok, Ali telah dibunuh oleh Abdullah bin Muljam. Abdullah bin Muljam ni adalah salah seorang tabi'in yang telah dimuliakan pada zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Waktu zaman Umar Al-Khattab, Abdullah bin Muljam ini dijadikan sebagai qari, pakar rujuk dalam bidang bacaan Quran. Dihantar ke Mesir pada waktu itu, yang mana Mesir ni telah dibuka oleh salah seorang sahabat, iaitu Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Jadi pada waktu Amr buka Mesir ni, dia hantar surat kepada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab untuk hantar satu orang yang pakar Al-Quran. Lalu dihantar Abdullah bin Muljam. Cuma Abdullah bin Muljam ni dia berkawan dengan golongan Khawarij pada waktu itu, dan akhirnya dia terkesan dengan pemikiran Khawarij. Lalu dia menjadi golongan yang juga memberontak terhadap Ali bin Abi Talib. Sehingga kalau kita tengok, beliau telah pergi daripada Mesir itu pergi ke Kufah semata-mata untuk membunuh Ali radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi ni. Dan waktu dia bunuh Ali, dia telah membacakan ayat Al-Quran. Dia rasa dia betul. Jadi kita boleh tengok dahsyat dan hebat fitnah ni bila mana terkena pada satu orang, walaupun dia seorang tabi'in, yang mana Umar telah endorse dia sebagai orang yang alim Quran. Tapi walaupun satu orang yang alim, dia tak selamat juga daripada fitnah.
Okay. Jadi bila mana berlaku ketegangan sehingga syahidnya Ali dan juga syahidnya anaknya Husain radhiyallahu anhu yang dibunuh di Karbala, daripada peristiwa itu golongan Syiah itu berkembang. Yang mana kalau kita tengok berlakunya pertembungan di kalangan orang Islam pada waktu itu 3 kumpulan, iaitu kumpulan yang berada di pertengahan, tidak menyebelahi kepada Ali, tidak juga menyebelahi kepada Muawiyah, golongan yang pro kepada Muawiyah dan golongan yang pro kepada Ali. Dan golongan yang pro pada Ali itu ialah asalnya pro pada isu politik sahaja. Sebab tu kita akan tengok antaranya ialah seorang sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Dia satu orang yang pro pada Ali bila mana berlaku pertembungan di antara Ali dan Muawiyah. Setakat setuju dan merasa tindakan Ali lebih betul, dan taklah pergi kepada nak membesarkan Ali, sehingga pergi pada lebih dahsyat lagi nak mempertuhankan Ali. Seperti mana yang kita tengok pecahan Syiah hari ini berkembang sehingga akidah seteruk itu, iaitu mengatakan Imam 12 yang dimulai dengan Ali bin Abi Talib sampailah kepada Mahdi Al-Muntazar. Kedua-12 imam ini ialah imam-imam yang mengetahui sebahagian daripada ilmu ketuhanan. Mereka tahu apa yang akan berlaku kepada sebahagian, apa yang berlaku kepada semua makhluk ni, sebahagian ilmu Tuhan tu ada pada mereka. Dan mereka dibesarkan dan dihormati, disembah dan juga diseru nama bila mana ada hajat ataupun ada masalah. Okay. Jadi kita boleh tengok daripada politik dia pergi kepada isu akidah. Okay. Dan kita tengok perkembangan Syiah ini ialah pada zaman tertegaknya kerajaan Fatimiyah di Mesir, yang mana pada zaman itu kerajaan yang memerintah khalifahnya ataupun pemimpin tertingginya berfahaman Syiah, yang mana Syiahnya ialah Syiah Imamiyah, maknanya Syiah yang mengimani Imam 12. Lalu jatuh kerajaan itu dan ditukar dengan kerajaan lain, yang mana kau tengok kegemilangan kerajaan Fatimiyah ni ialah tertubuhnya pusat pengajian yang dikenali dengan Al-Azhar, ataupun kita sebut hari ini Universiti Al-Azhar, yang ramai sebahagian daripada anak Melayu kita ni belajar sana. Cuma Universiti Al-Azhar ni dia mengalami proses pembersihan aliran akidah setelah jatuhnya kerajaan Fatimiyah itu. Dan waktu kerajaan Fatimiyah tu tertegak ialah waktu sezaman dengan kegemilangan beberapa buah kerajaan Islam di Nusantara ni. Antaranya ialah kerajaan Pasai ataupun Samudera Pasai, iaitu 3 buah wilayah, Johor, Riau dan juga Lingga. Ini di Indonesia dan juga di Johor, dan juga dekat-dekat dengan kegemilangan Melaka pada waktu tu. Sehingga kita akan tengok pendakwah-pendakwah daripada kerajaan Fatimiyah ni dia sampai ke tempat kita. Dan sebab itulah ada sikit amalan orang Melayu, bukan Melayu di Malaysia ni lah, okay. Walaupun adalah sikit percikan daripada Syiah tu, cuma di Malaysia ni dari segi kelompok Syiah daripada awal dulu tidak ada. Sebab kalau kita tengok di Malaysia ni, orang Malaysia ni jadi Syiah bukan kerana datangnya pendakwah daripada Fatimiyah itu, macam yang berlaku di Sumatera, iaitu ada beberapa tempat di Pariaman. Ini ialah kawasan yang majoriti Syiah, dan orang-orang situ ialah orang Minang secara umumnya, orang Minangkabau. Okay. Cuma di Malaysia ni kebanyakan orang yang jadi Syiah ialah kerana terkesan dengan revolusi Iran, revolusi yang dibawa oleh Khomeini menjatuhkan kerajaan monarki yang zalim yang diketuai oleh Shah Iran pada waktu itu. Maknanya dia lebih kemudian. Yang di Malaysia ni dia lebih kemudian. Okay. Cuma nak katanya ialah ianya bermula pada politik. Just ada golongan yang pro kepada Ali, ada golongan yang pro kepada Muawiyah, berkembang. Waktu dia berkembang tu diambil peluang oleh siapa? Diambil peluang oleh Yahudi. Sebab tu kau tengok dalam sejarah, waktu berlakunya ketidakstabilan politik tu, Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang berasal daripada Yaman, telah pergi dalam majlis, yang mana majlis tu adanya Ali bin Abi Talib, membesarkan Ali sehingga kata, anta ilah, engkaulah Tuhan kami. Dia ni satu orang Yahudi baru masuk Islam,
Okey. Jadi dia ada gerak kerja dia nak bagi kacau bilau. Okey. Sehinggalah pada waktu tercetusnya idea memuliakan Ali lebih daripada sahabat-sahabat yang lain, memuliakan ahli keluarga Nabi, dan akhirnya dia pergi kepada yang dah berlaku sedahsyat sekarang, mentuhankan Ali dan sebahagian daripada zuriat-zuriatnya. Jadi itu kita tengok kronologi berlaku secara ringkas saya sebut. Cuma untuk Syiah secara global, termasuklah yang ada sekarang ni, kita tak sempat nak sebut. Sebab saya nak tengok, kita nak ajak tengok kepada pecahan-pecahan Syiah yang awal dulu. Ujung nanti baru kita akan tengok pergolakan politik sehingga datangnya revolusi Iran yang dibawa oleh Khomeini, sehingga Iran itu bertukar daripada kerajaan monarki jadi pada kerajaan Republik Islam Iran. Satu-satunya negara yang ada nama Islam ialah Iran. Dan pada waktu tu orang kita ni dia terpedaya, dia ingat itulah revolusi Islam, sedangkan ianya ialah revolusi Syiah. Dia bukan revolusi Islam yang dibawa oleh Khomeini. Dan akhirnya dia telah mengeluarkan satu teori baru yang tidak ada dalam kalangan Syiah sebelum pada tu, iaitu teori yang dikenali sebagai wilayatul faqih. Wilayatul faqih ni ialah satu teori baru yang tak disebut oleh Ayatullah yang sebelum itu. Ayatullah ni ialah ketua-ketua ulama dalam kalangan Syiah, itu gelaran dia orang. Okey. Dan bila mana naik Khomeini, dia boleh jatuhkan Syah Iran, dia buat satu deklarasi kepimpinan di Iran yang tertinggi ialah akan diketuai oleh wilayatul faqih ni. Wilayatul faqih ni ialah imam yang tertinggi, iaitu dia lah. Okay. Yang mana imam ini ialah sab kepada Mahdi Muntazar. Ianya ialah pengganti kepada Imam Mahdi. Sebab orang Syiah dah tunggu Mahdi cukup lama. Daripada zaman kerajaan Fatimiyah duk tunggu Mahdi ni. Dibuat perayaan di satu kawasan nama dia Sardab di Iraq. Ratusan tahun pergi dekat mulut gua tu tunggu dan seru, wahai imam, keluarlah, wahai imam, keluarlah. Dan dia telah berlaku hampir 700 tahun, 800 tahun, sehingga datang revolusi Iran tu, dia punya amalan tu stop. Sebab Khomeini kata, sekarang ni kita dah ada konsep wilayatul faqih. Maknanya Mahdi Muntazar dah sakkan kerja-kerja takbir alam semesta ni kepada imam-imam. Sebab tu kita akan tengok dalam pentadbiran Iran yang paling tinggi ialah kata apa, Ayatullah Khomeini pada zaman itu, baru dia ada presiden Iran. Macam zaman sekarang ni ialah Ayatullah Khamenei, lebih kurang je dengan Khomeini nama dia. Okey. Dan sab dia, presiden dia orang lain. Okay. Dan presiden-presiden lain ni kita tengok bertukar-tukar lah. Dan dia orang ada pilihan raya antara presiden Iran yang kata apa, yang famous lah, sehingga orang Melayu kita ni duk ingat dia tu Saleh Warak Ahmadinejad. Orang tulis banyak buku tentang dia. Orang kata dia warak, zuhud, tapi dia tu Syiah lah. Dan Syiah Ithna Asyariyah, bukan Syiah yang Zaidiyah yang kecil-kecil ni. Okay. Cuma nanti kita akan simpulkan yang last, sebab itu yang lebih dekat dengan zaman. Sekarang ni kita nak tengok Syiah yang bermula pada zaman tabi'in dan seterusnya. Okay. Yang pertama yang disebut dalam buku ni ialah Syiah Zaidiyah. Okay. Syiah Zaidiyah ini sekitar tahun 80 hingga 122 Hijrah, awal lagi. Maknanya zaman Imam Syafi'i pun tak keluar lagi ni. Okay. Mereka ialah pengikut kepada Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin, keturunan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Okay. Imam Zaid itu dikenali dengan nama Abu Muhammad dan juga Abul Hasan. Golongan ini dianggap sebagai paling hampir dengan mazhab Syafi'i, Zaidiyah ni. Dulu Zaidiyah ni dia ada kelompok dia di Yaman, khususnya di Sana'a. Okay. Dari segi fiknya mereka hampir dengan mazhab Syafi'i, tetapi akidahnya di zaman mutaakhir cenderung kepada Mu'tazilah yang sederhana. Dia bukan Mu'tazilah yang ekstrim, yang sederhana. Bila mana ada berlakunya kata apa, cubaan kuasa nak dapatkan tempat, maka mereka akan cuba dapatkan tempat, maknanya nak jadi orang yang berkuasa, pemimpin di kawasan tu. Mereka tidaklah menganggap martabat imam itu seperti martabat nabi-nabi. Dia orang tak angkat imam 12 tu sebagai nabi-nabi, bahkan lebih lagi sebahagian kelompok yang lain diangkat sampai kepada Tuhan. Mereka tidaklah mengkafirkan para sahabat macam kebanyakan Syiah. Mereka berpendapat Imam Zaid yang paling layak menjadi imam selepas syahidnya Husain, iaitu Zaid bin Ali Zainal Abidin.
Kemudian kepada zuriat keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Mereka mengiktiraf Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma sebagai imam negara Islam walaupun Ali lebih layak. Yakni orang yang kurang syaratnya boleh menjadi khalifah walaupun ada orang yang paling layak. Ini ideologi Zaidiyah. Abu Bakar tak kafir, Umar tak kafir, tapi dari segi syarat kurang kelayakan nak jadi khalifah, nak jadi Amirul Mukminin. Sepatutnya Ali yang lebih layak. Sebab kita dah sebut sebelum ni, Syiah beriman dengan adanya nas yang jelas perlantikan Ali sebagai khalifah selepas daripada kewafatan Rasulullah. Ada dua nas, nas jali dan juga nas khafi. Nas yang jelas, jali itu maksud dia jelas, khafi ni nas yang tersembunyi. Yang mana nas yang jali itu, Nabi pernah kata pada Ali, bila mana berlaku sesuatu, Nabi kata pada orang ramai, aqdakum Ali. Ada masalah apa-apa yang boleh menyelesaikan, yang boleh orang kata apa, memutuskan keputusan ialah Ali. Lepas tu yang kedua ialah hadis Nabi pernah hantar Ali untuk pergi baca surah Bara'ah, baca Quran kepada satu kelompok ni. Nabi tidak dahulukan Abu Bakar dan lain-lain. Sebenarnya hujah tu dia agak rapuh. Sebab dari segi kalau nak kata setakat hantar Ali pergi baca Quran, ajar Quran di satu kaum, itu menunjukkan bahawasanya dalil boleh ataupun jelas menunjukkan bahawasanya Ali itu akan jadi khalifah selepas daripada kewafatan Rasulullah. Maka sebenarnya yang boleh jadi khalifah yang first kali ialah siapa? Mus'ab bin Umair. Ini orang pertama yang Nabi hantar ke Madinah untuk baca Quran. Nabi tak hantar Abu Bakar, Nabi tak hantar lagi Uthman, Nabi tak hantar lagi Umar, tak hantar lagi Ali. Nabi hantar Mus'ab bin Umair, orang paling muda, untuk ajar Quran pada waktu perjanjian Aqabah yang pertama. Berapa orang je yang datang jumpa Nabi? 12 orang sekitar pada waktu itu. Kalau itulah penghujahan dia orang. Okey. Jadi kita tengok apa lagi yang disebut sini. Mereka mengiktiraf Abu Bakar, Umar sebagai imam negara Islam, pemimpin negara Islam, walaupun Ali lebih layak. Yakni orang yang kurang syaratnya boleh menjadi khalifah walaupun ada orang yang paling layak. Imam tidak mestinya maksum. Maknanya pemimpin tidak semestinya maksum, iaitu satu orang yang dijamin terpelihara daripada sebarang dosa. Pengikut mereka masih ramai di negeri Yaman dan sedikitnya berhijrah ke Asia Tenggara. Asia Tenggara ni di mana tuan-tuan? Di Indonesia. Dia punya kelompok itu. Tapi kita tak boleh nak trace lah, sebab dia orang bukanlah jenis semayang atas batu Karbala. Dia orang jenis bukan melazimi pakai hitam, bukan macam Imamiyah Ithna Asyariyah. Okay. Dia orang dari segi mazhab, kita dah sebut tadi, mazhab Al-Imam Ja'fari inilah mazhab yang rapat lebih kurang dengan Syiah. Maknanya dari segi perbuatan dia orang, kalau dia orang salat subuh, dia orang ada kunut, macam kebanyakan yang dilakukan oleh orang yang berpegang dengan mazhab Syafi'i di tempat kita. Jadi itu benda yang menyebabkan tak boleh nak trace ini Zaidiyah ke ataupun tidak. Jadi dari segi rapat, dia rapatlah dengan kita, tapi dari segi wujud ataupun tidak di Yaman ni, wallahu a'lam. Cuma saya tengok apa yang berlaku di Yaman sekarang ni, populasi Syiah Zaidiyah ni dia tak ada lah. Dia orang dah convert ramai-ramai jadi Ithna Asyariyah. Dia orang dah jadi ekstrim. Sebab bila mana berlakunya penguasaan kabilah Houthi di Yaman, bila mana berlaku pertembungan di antara Ali Abdullah Saleh. Ali Abdullah Saleh ni ialah presiden Yaman, tapi presiden yang tak kuat lah. Sebab Ali Abdullah Saleh ni daripada parti yang pro kepada barat lah. Houthi ni dia pro kepada Syiah. Houthi ataupun Houthi, yang mana menyebabkan berlakunya pergolakan pada sekitar tahun 2009-2010 di Yaman tu, sehingga membawa kepada dibomnya orang kata apa, Universiti Al-Iman di Yaman, di Sana'a, yang sebahagian orang Melayu kita duduk belajar sana. Dan juga berlakunya pengeboman dan juga orang kata apa, serangan hendap di Damashq, Darul Hadis Damashq, yang diasaskan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i, antara ulama Yaman yang keras menentang Syiah ni. Jadi pada waktu tu dia orang naik sebab dia orang disupport dengan persenjataan yang luar biasa. Sebab hari ni kalau tengok Houthi di Yaman, dia punya persenjataan lebih kuat, lebih gagah berbanding persenjataan yang ada pada kerajaan Yaman tu sendiri. Sebab di Yaman ni dia legal
untuk memiliki senjata api. Saya pergi ke Yaman sekitar tahun 2009, 2010. Waktu tu baru permulaan nak berlakunya thawrah, berlakunya orang kata apa, revolusi. Okay. Dan suasana di Yaman sudah pasti dia berbeza pada suasana kita di Malaysia ni. Pertama, negara Yaman antara negara yang paling kuat orang kata apa, perselisihan kabilah. Dia orang masih lagi duduk atas sistem kabilah. Maknanya undang-undang negara, dustur perlembagaan negara, dia orang tak peduli sangat. Kalau kabilah tu kuat, kabilah tu boleh cantas kabilah yang sedang bergaduh tu, maka dia orang akan menang lah. Okay. Cuma Houthi ni adalah satu kabilah yang kuat di sana, dan dia orang ni memang Syiah dah lama dah. Kita kena tahu di Yaman ni dia ada beberapa kelompok lagi. Dia ada Yahudi di sana. Yahudi yang Arab. Dia bukan Yahudi macam Bani Israel tu. Okay. Dia orang Yahudi yang Arab lah. Okay. Ada di sana. Okay. Masih lagi ada. Kabilah-kabilah seperti ni masih lagi ada. Dan dia orang, setiap kabilah tu mempunyai persenjataan lengkap. Dia, suasana tempat kita dia tak ada. Saya nak bagi contoh macam mana. Kita ni orang kampung kita, contoh kampung Binjai ni, orang jadikan rumah Tok Pengulu tu simpan dengan meriam, dengan kereta kebal. Okay. Di Yaman benda tu berlaku. Rumah tu, bawah tanah tu dengan persenjataan. Maknanya kalau berlaku serangan, dia orang akan guna senjata itu. Di Malaysia ni tak ada lah, sebab kita tak boleh simpan senjata api tanpa lesen. Okay. Cuma di Yaman benda tu biasa. Dan senjata api dijual secara biasa di tepi jalan. Kita tengok gerai-gerai tempat kita orang jual makanan tepi jalan. Begitulah suasana di Yaman, orang jual senjata api tepi jalan. Itu biasa. Maknanya orang jual peluru ni timbang kilo macam jual kacang. Macam jual kacang di padang besar tu. Gitulah suasana orang jual peluru di sana. Okay, maknanya benda tu biasa. Maknanya granat, bom tangan ni benda biasa lah. Okay, benda-benda yang normal di sana. Sebab bawa senjata tu bukan benda yang diharamkan di sana. Jadi dengan sebab suasana Yaman yang seperti itu, yang agak terkebelakang daripada Malaysia ni, tapi dia agak ekstrim ni, jadi Houthi menguasai. Okay. Houthi ada pengaruh yang tersendiri, persenjataan dia kuat, dan dia dibiayai oleh beberapa negara-negara Syiah yang kuat, antaranya Iran, dan juga dibiayai oleh Hizbullah daripada Lubnan, menyebabkan mereka ada pengaruh. Jadi Zaidiyah ni, Syiah Zaidiyah ni, dia orang dah bersama dengan Houthi tu. Jadi dia orang dah tak lagi berakidah dengan akidah Zaidiyah tu sendiri. Okay. Jadi nak kata dia orang ni masih lagi ada di Yaman, mungkin ada, tapi taklah seramai pada tahun 2005, 2006 dulu. Bila mana berlaku saja revolusi tu, dia dah berubah dah. Okay. Seterusnya yang disebut dalam ni, Imam Zaid radhiyallahu anhu telah gugur syahid bersama-sama beberapa orang pengikutnya ketika mereka keluar untuk menentang bala tentera kerajaan Umayyah yang menentangnya di zaman pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, iaitu pada hari Isnin 2 hari bulan Safar tahun 122 Hijrah. Pada waktu inilah syahidnya Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin dalam usia 42 tahun. Kemudian anaknya Yahya bin Zaid menjadi imam. Yahya juga dibunuh akhirnya oleh kerajaan Umayyah. Kemudian kepimpinan beralih kepada Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib yang lahir di Madinah, tetapi beliau terbunuh di zaman kerajaan Abbasiyah. Imam Abu Hanifah, ini sezaman, maknanya waktu Imam Abu Hanifah masih lagi hidup, iaitu imam yang mengasaskan mazhab Hanafi, bersimpati dengannya dan telah membai'ahnya sehingga Abu Hanifah dihukum penjara oleh Khalifah Abbasiyah, iaitu Abu Ja'far Al-Mansur, sehingga Abu Hanifah ni meninggal dalam penjara sebab disangka Syiah kerana telah memberi bai'ah kepada Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali yang diangkat sebagai imam pada waktu itu. Jadi suasana politik pada waktu tu dia tidak tenang jugalah. Berlaku kekacauan ataupun faktor-faktor dalaman dan luaran yang mengganggu keadaan orang Islam. Okay. Kemudian pengikut mazhab Zaidiyah telah berpecah kepada 3 mazhab. Okay. Daripada Zaidiyah tu dia jadi 3 pula. Apa dia? Al-Jarudiyah, kemudian As-Sulaimaniyah dan juga Al-Batriyah. Ini 3. Daripada Zaidiyah tu dia jadi 3 ni. Pertama Al-Jarudiyah. Selepas daripada Imam Abu Hanifah tu bai'ah, dia pecah jadi 3 tu. Okay.
pengikut kepada Abul Jarud. Sebab tu dia namakan dengan nama Al-Jarudiyah, iaitu Sulaiman bin Ziyad bin Abi Ziyad. Dia dianggap telah menyeleweng daripada ajaran Imam Zaid radhiyallahu anhu. Di antara ajaran mazhab ini ialah bahawa Hasan menjadi imam selepas ayahnya, kemudian Husain dengan wasiat daripada Ali. Di kalangan mereka ada yang berpendapat bahawa Imam Mahdi yang zahir di akhir zaman itu ialah Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali yang dikenali dengan An-Nafsu Zakiyah, yang dibai'ah oleh Imam Abu Hanifah tadi. Okey. Iaitu yang dibunuh syahid di Madinah di zaman kerajaan Abbasiyah. Sebab tu cerita Mahdi ni tuan-tuan bukan cerita zaman sekarang ni. Orang yang mengaku Mahdi, orang yang diletakkan gelaran Mahdi itu sudah lama berlaku. Maknanya zaman-zaman awal lagi. Okay. Jadi Al-Jarudiyah ni dia orang pro kepada Hasan. Hari ni kalau tengok kelompok Syiah, dia orang banyak sebut nama Husain, dia orang jarang sebut nama Hasan. Sebab dia orang rasa terkilan dengan perbuatan Hasan, iaitu Hasan ni dia berikan tampuk pemerintahan kepada Muawiyah. Sebab tu kalau kita tengok Nabi dia pernah puji, dia pernah kata waktu tu Hasan duduk atas riba Nabi kata, ini anak aku ini akan mendamaikan dua kelompok yang sedang berbalah, iaitu pro Ali dan pro Muawiyah. Waktu zaman Muawiyah jadi khalifah, pada waktu itu kerajaan Umayyah ni lah, okay. Muawiyah jadi khalifah ni, Hasan pada waktu tu anak Sayyidina Ali ni dia bagi pemerintahan kepada Muawiyah, sehingga orang terkejut. Orang yang pro Ali terkejut. Ini zuriat Nabi Ahlul Bait bagi. Sebab tu kalau tengok Syiah pun dia ada perbezaan. Sebab tu golongan Syiah yang lain-lain, dia orang telah mengeluarkan Jarudiyah ni daripada Syiah. Dia orang tak kata ni Syiah. Maknanya sebab tu kalau kita belajar bab ni, kita akan tengok Syiah sama dengan Syiah ni pun dia orang kafir mengkafir. Bukan isu Wahabi yang minggu lepas aja kafir mengkafir ni. Okey. Maknanya Syiah pun dia ada benda yang sama juga. Sama-sama kelompok dia. Yang ni kafirkan yang ni kata yang ni lembut. Dan semakin moden zaman, semakin berlaku perkembangan pemikiran tentang kelompok Syiah. Sebab tu kita akan tengok sekarang ni Syiah dia ada macam-macam kelompok di Iran hari ni dan juga di Iraq. Antaranya kita tengok adalah Syiah yang beraliran liberal. Yang ni ramai perempuan yang join aliran ini. Syiah. Dia orang Syiah tapi dia orang liberal. Dia orang menentang mut'ah dalam ajaran Syiah. Sebab apa? Sebab suami-suami dia orang ni duk buat mut'ah selalu. Jadi dia orang rasa benda tu tak betul, benda tu tidak seimbang dalam kehidupan manusia. Itu yang barulah, itu yang fashion barunya. Okay. Kemudian Sulaimaniyah, pengikut Sulaiman bin Jarir Az-Zaidi, mereka mengisbatkan khilafah Abu Bakar dan Umar, padahal Ali yang lebih layak. Mengecam dengan keras akan Sayyidina Uthman, Aisyah, Talhah dan Zubair kerana menentang Ali karramallahu wajhah. Itu antara yang kita boleh tengok pecahan daripada Zaidiyah, iaitu yang kedua ialah Sulaimaniyah. Yang ketiga Al-Batriyah ialah pengikut Hasan bin Saleh bin Yahya. Mereka mengakui Khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan tidak menjadi salah kita melantik mereka berdua. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tidak boleh berkata apa-apa terhadapnya kerana dia termasuk di kalangan 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Adapun kesilapan kita serahkan kepada Allah. Kedudukan Ali di sisi mereka adalah manusia paling afdal selepas Rasulullah. Ini yang ada dalam Al-Batriyah. Mereka tak kafir kan Abu Bakar, Umar, Uthman. Bahkan mereka nampaknya lebih sederhana dan sangat harmoni dalam bab ni. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi yang disebut. Dia kata yang paling layak menjadi khalifah ialah Ali, tetapi dia menyerah jawatan itu kepada orang lain secara redha. Mereka juga berpendapat bahawa sesiapa yang menghunuskan pedangnya dengan berani, bersifat zuhud lagi alim di kalangan keturunan Hasan dan Husain, dialah yang layak menjadi imam. Maknanya daripada kalangan Ahlul Bait tu, siapa yang paling berani mempertahankan benda ni, dialah yang akan diangkat jadi imam. Tak syarat pun Ahlul Bait yang susu galur dia dekat dengan Husain ataupun Hasan. Perlu diketahui juga bahawa Al-Hasan bin Saleh bin Yahya yang menjadi pemimpin mazhab ini adalah seorang yang alim di zaman Imam Muslim, yang mana Imam Muslim pernah meriwayatkan hadis daripadanya dan Imam Bukhari menyebut riwayatnya dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Okay. Jadi yang bawa aliran Al-Batriyah ini, iaitu Hasan bin Saleh bin Yahya ni, ialah
orang yang riwayat hadis Nabi, perawi juga. Sebab Imam Muslim dan juga Imam Bukhari terima riwayat daripada Al-Batriyah ni, Hasan bin Saleh bin Yahya Al-Batriyah. Tunjuk pada kita bahawasanya kalau satu orang perawi tu dia Syiah tapi dia adil, dia betul, dia riwayat hadis Nabi, ianya masih lagi boleh diterima. Tidaklah kita tolak terus. Di antara imam-imam mazhab Zaidiyah yang terkenal ialah Imam Zaid bin Ali, Imam Yahya bin Zaid bin Ali, dan Imam Muhammad bin Abdullah An-Nafsu Zakiyah. Perlu diketahui bahawa mereka adalah kalangan ulama salaf yang mujtahid. Mereka ni lah golongan-golongan yang hebat lah. Sebab tu kalau kita baca kitab Subulus Salam, syarah kepada Bulughul Maram, yang ditulis oleh Al-Amir As-San'ani, dalam tu kita akan tengok dia nakalkan macam-macam pandangan daripada Al-Jarudiyah dan juga Zaidiyah ni. Sebab zaman itu kita tengok Zaidiyah dan Jarudiyah ni, Sulaimaniyah ni, dia bukan Syiah yang hari ni yang ekstrim. Cuma dia orang pro kepada Ali masih lagi atas dasar politik, bukan atas dasar akidah. Sekarang kita berpindah pada kelompok kedua Syiah, iaitu Imamiyah. Mereka ialah golongan Syiah yang kedua lebih hampir diusahakan ke arah perpaduan dengan umat Islam seluruhnya, dan merupakan golongan Syiah yang paling ramai penganutnya di dunia hari ini, iaitu 2/3 penduduk Iran, separuh daripada penduduk Iraq, penduduk Lubnan beberapa juta, penduduk Lubnan dan juga beberapa juta di India dan di Asia Tengah yang dijajah oleh komunis Rusia. Antaranya ialah Uzbekistan, Afghanistan, Turkmenistan. Ni stan country ni, negara-negara yang ada stan ni. Ini ialah negara-negara yang terkena dakwah Syiah. Cuma diorang ni terkesan juga dengan Soviet Union tu. Jadi diorang ada dua, satu Syiah, satu komunis. Yang paling tertutup dalam negara-negara stan ni ialah Turkmenistan hari ni. Turkmen ni kaya tu kan, antara negara yang kaya. Kalau tuan-tuan tengok dalam dokumentari, masjid negara dia kos 1 bilion. Masjid negara Turkmenbashi Mosque nama dia. Dan bandar dia tu bandar yang semua warna putih. Negara dia nak pakai kereta warna putih, warna lain tak boleh. Itu pemerintah dia letakkan. Dan dia punya sistem sama ketat, sama tertutup macam Korea Utara. Itu Turkmenistan. Dan negara yang banyak hasil minyak, gas asli ni banyak. Cuma minda rakyat dia ialah minda kelas yang ketiga. Saya tahu tu sebab ada sebahagian, sebelum saya pindah ke Perlis ni, saya kuliah di kawasan oil and gas di Kemaman di Terengganu tu. Ada satu syarikat oil and gas ni, dia dapat projek dengan Turkmenistan 5 tahun. Besarlah projek tu. Akhirnya tak jalan, panggil balik semua orang Malaysia yang kerja sana. Gaji memang mahal. Memang oil and gas ni mahal lah, duduk mana-mana pun. Cuma antara sebab dia orang macam angkat kaki daripada tempat situ ialah sikap orang Turkmenistan ni, dia payah dengar kata orang. Dia orang Islam, tapi dia orang payah dengar kata orang. Bila mana diberi cadangan mesyuarat, kalau nak buat benda ni, kita kena keluarkan kos banyak ni. Dia orang tak boleh terima kos tu. Dan bila mana bagi barang-barang ni, dia orang tak nak terima, dia orang nak kecilkan bajet lagi. Dan dia orang ada sikap, ada hari datang kerja, ada hari tak datang kerja. Kalau rajin dia orang datang, kalau malas dia orang tak datang. Kacau nak urus minyak macam tu. Itu benda yang kacau lah. Benda yang orang kata apa, yang sikap dia orang seperti itu. Bila mana diberi nasihat, maknanya kalau nak maju, tak boleh buat perangai macam ni. Macam mana nak maju macam Jepun? Saya ada kawan yang kerja di Turkmen ni, dia dah balik dah pun, dia dah habis dah. Dia kata bila mana kita kata macam mana nak maju macam negara Arab, macam negara-negara yang gergasi lah minyak ni lah, dia manager tu dia boleh jawab. Dia kata kita Turkmenbashi ni, Turkmenistan ni bukan nak ikut dia orang, kita nak ikut kita. Kamu tak payah bagi contoh Jepun ke apa, kita tak peduli yang tu. Dia punya kepala dia, urus sendiri minyak kamu. Cuma nak kata negara dia kaya lah. Dan masjid dia tu, masjid Turkmenbashi 1 bilion tu, hanya dibuka hari Jumaat sahaja. Belum ada Covid lagi, dah lama kena tutup masjid tu.
Masjid itu hanya untuk bermegah-megah sahaja. Dia tak guna untuk solat 5 waktu ni. Kalau ada kata apa, ada keramaian apa semua, dia gunalah salat. Okey. Dia orang Islam, tapi dia orang Islam yang sangat-sangat gersang pada amalan. Sebab sebahagian pegawai dia orang yang mai khusus di Malaysia ni untuk develop all engage dia orang Islam, tapi dia orang cari Arab macam biasa. Islam, nama Islam, nama Arab. Okey. Solat hari Jumaat je. Ada yang dahsyat lagi, solat hari raya saja. Perangai itu memang ada dah pada dia orang. Cuma itu kesan Soviet Union. Dia orang memang terkesan dengan Soviet Union. Ini negara-negara macam antara yang orang kata apa, yang agak tak terkesan sangat dengan Soviet ni lah Afghanistan. Dia antara negara yang bekas dijajah oleh Soviet Union, tapi tambah sekarang dia orang dipegang oleh Taliban sekarang ni, maka dia lebih orang kata apa, lebih ada keterbukaan lah. Okay. Sebab Afghanistan ni dia orang memang dia orang Pashtun. Bangsa tu dipanggil sebagai bangsa Pashtun. Bangsa Pashtun ni lah satu bangsa yang tak terkesan dengan penjajah. Dia sikap dia tak terkesan dengan penjajah. Sebab tu kau tengok, walaupun Soviet Union pegang lama dia orang tak terkesan dengan Soviet. Beza dengan Uzbek dan juga negara-negara macam Turkmen dan lain-lain ni lah. Okay. Afghanistan dia lain. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Afghanistan ni, dia antara laluan mafia dadah Arab yang paling hebat di dunia, kalah yang Brazil apa semua tu. Cuma satu kecemerlangan lah untuk Taliban dia boleh handle benda tu. Ini tak dapat nafi, walaupun Barat dia cuba nak nafikan benda ni, tapi itu ialah benda kita tengok yang ada pada Taliban pada waktu tu. Okay. Kita bukan nak pro pada Taliban, cuma nak kata ada benda yang Taliban boleh buat pada negara dia. Cuma kita tak nafilah peringkat awal dia naik tu dia macam jelapak sikit, dia macam kira nak merentah je, dia pergi serang habis orang Pashtun, Hazara semua dia pergi serang mereka. Sebab Afghanistan ni antara tapak agama Buddha yang paling awal di dunia. Kita jangan ingat Buddha ni Thailand, Vietnam, Laos apa semua ni, ataupun Kedah apa semua ni, bukan. Dia patung Buddha tertua di dunia duduk di Afghanistan yang dah dibom separuh oleh Taliban pada tahun bila saya tak ingat. Okay. Cuma nak katanya ini ialah kawasan-kawasan yang Syiah ada jugalah. Okay. Kawasan-kawasan yang Syiah ada. Mereka dikenali juga dengan nama mazhab Ja'fariyah, iaitu dinisbahkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, yang dianggap sebagai pemimpin besar yang menjadi ikutan, adalah diakui oleh seluruh ulama termasuk juga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa Imam Ja'far As-Sadiq adalah seorang ulama mujtahid. Imam Ja'far As-Sadiq ni dia bukan Syiah. Cuma dia telah ditunggang namanya oleh Imamiyah ni. Okay. Kaya dengan ilmu, wara', zuhud dan tidak melampau pandangannya. Tetapi timbul beberapa pendapat yang bukan daripada pendapatnya selepas beliau meninggal dunia. Maknanya orang duk tala pada dia. Kata ini pandangan dia. Mereka dikenali juga dengan nama mazhab Ithna Asyariyah, iaitu 12 imam. Kerana mereka menentukan 12 imam, iaitu Ali bin Abi Talib. Yang kedua ialah Hasan dan juga Husain. Maknanya 2 dan 3. Kemudian Ali bin Husain Zainal Abidin. Kemudian Muhammad bin Ali bin Husain ataupun digelar dengan nama Muhammad Al-Baqir. Kemudian Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Kemudian Musa bin Ja'far Al-Kazim. Ali bin Musa Al-Ridha. Muhammad bin Ali Al-Jawad. Kemudian Ali bin Muhammad Al-Hadi. Kemudian Al-Hasan bin Ali Al-Askari. Dan juga Muhammad bin Hasan Al-Mahdi yang gaib pada tahun 329 Hijrah. Ini Imam Mahdi yang diimani oleh Syiah. Dia kata dah keluar dah gaib, mengalami gaib kubra dan juga gaib sughra, di mana menurut kepercayaan mereka akan zahir menjadi Imam Mahdi di akhir zaman. Mereka juga adalah generasi salafus saleh yang menjadi guru kepada para ulama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 12 imam tu tak Syiah pun. 12 imam tu ialah imam Ahlus Sunnah, keluarga-keluarga Nabi yang mulia yang memang alim. Okay. Cuma Syiah claim itu ialah imam mereka. Di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berguru kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Maknanya yang diklaim oleh Syiah ini ialah guru kepada Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Kemudian mereka berpecah pula kepada beberapa mazhab yang mempunyai pegangan dan akidah yang berlainan antara satu sama lain. Di antaranya terpesong daripada pengajaran Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah, iaitu yang terpecah daripada Imamiyah ni, namanya ialah Al-Baqiriyah dan juga Al-Ja'fariyah.
Mereka pengikut kepada Muhammad Al-Baqir, imam yang kelima menurut senarai imam-imam mereka, dan pengikut anaknya Imam Ja'far As-Sadiq, iaitu imam yang keenam. Pengikut-pengikutnya berkata bahawa kedua-duanya adalah imam, sebagaimana juga Zainal Abidin menjadi imam sebelum daripada keduanya. Tetapi di kalangan mereka ada yang berpendapat yang menjadi imam mestilah daripada keturunan mereka berdua. Yang menjadi imam ialah Ali, kemudian dinasabkan kepada Hasan, kemudian kepada Husain, kemudian kepada anaknya yang bernama Ali, kemudian kepada Al-Baqir, dan Al-Baqir masih hidup, dialah yang akan menjadi Mahdi di akhir zaman. Jadi ini ialah satu perbalahan di antara mereka ni. Setelah ternyata matinya Al-Baqir, lalu mereka melantik anaknya Ja'far menjadi imam, di mana Imam Ja'far As-Sadiq tinggal di Madinah. Orang-orang Syiah menganggap Ja'far ini mempunyai rahsia-rahsia ilmu. Apa yang ada pada imam-imam Syiah ni? Semua zarah yang bergerak di atas muka bumi ni dalam pengetahuan imam-imam. Maknanya hari ni hujan berapa tetes hujan yang turun di satu kawasan tu pun diketahui oleh imam-imam ini. Ja'far telah berhijrah ke Iraq dan beliau menolak sekeras-kerasnya pendapat yang bercanggah dengan Islam yang diada-adakan oleh mereka yang mendakwa sebagai pengikutnya, seperti hilangnya imam. Maknanya imam tu gaib. Berpindahnya roh orang yang sudah mati ke dalam roh orang yang masih hidup. Ini dia panggil tanasukh al-arwah, ataupun dalam Hindu dia panggil reinkarnasi. Dalam Syiah dia percaya adanya konsep reinkarnasi dalam akidah dia orang. Sebab tu ada sebahagian mereka mempercayai imam-imam yang hidup ni, ayat-ayatullah yang ada di Iran ni, mereka juga ialah reinkarnasi kepada imam 12. Sebab tu ada yang mengatakan bahawasanya orang kata apa, Ali itu berubah menjadi harimau. Sebab tu kalau kita tengok kan, jadi singa. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube ni, bila mana hari Ashura 10 Muharram di Karbala ni, mereka akan buat satu orang pakai pakaian macam singa. Lepas tu dia akan letak atas tandu macam stretcher hospital lah, tapi yang cantik, yang besar lagi lah. Okay. Lepas tu ada satu mayat. Okay. Singa tu pergi menangis sambil katuk kepala ni. Okay. Mayat itu ialah Husain yang telah dibunuh di Karbala. Singa itu ialah Ali bin Abi Talib. Sebab dia orang percaya Ali pada waktu tu telah reinkarnasi, berubah menjadi singa. Maknanya dia masuk dalam badan singa mana, dia pergi menangis tengok anak dia dibunuh pada waktu tu. Ini ada dalam Syiah, ada dalam Hindu, ada dalam kepercayaan animisme orang Melayu kita. Saya dah pernah sebut sini. Antara cerita yang merakamkan reinkarnasi ni ialah cerita bawang putih bawang merah tu. Bila mana mak si putih tu dah jatuh dalam telaga tu, okay, dia percaya mak dia tu jadi ikan kaloi. Okay. Itu contoh reinkarnasi dalam masyarakat Melayu. Itu contoh-contoh dia lah. Syiah lagi banyak lah. Boleh jadi kucing lah, boleh jadi macam-macam. Sebab tu Imam Ibnu Jauzi dia tulis Talbih Iblis, dia jumpa satu orang Syiah duduk menangis depan kucing. Tanya sebab apa menangis depan kucing. Dia kata kucing ni ialah jelmaan kepada mak aku dulu. Dia jadi bodoh sampai tahap tu. Okay. Imam Ali tu sahabat Nabi lah. Maknanya Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi. Kita boleh tengok dia orang nak angkat Ali, tapi dia orang telah hina Ali tu. Dia orang kata Ali tu ialah singa tu ialah jelmaan Ali. Tak padan satu orang yang disebut sebagai ahli syurga menjelma jadi singa. Okay, satu benda yang tak memberi manfaat sikit pun. Okay. Tapi itulah yang ada dalam Al-Baqiriyah dan juga Al-Ja'fariyah ini, iaitu perpindahan roh atau kembali semula ke alam dunia setelah mati, menyerupakan Tuhan dengan makhluk, menolak fahaman Mu'tazilah, Jabariyah dan penyelewengan-penyelewengan yang lain, dan melaknat sekeras-kerasnya mereka yang menyeleweng itu, tetapi pengikutnya berpecah pula selepas beliau meninggal dunia. Okay. Kalau kita tengok Imamiyah ni, antara tempat yang orang jarang sebut ialah di Oman. Di Oman, Sultanah Oman. Dia bukan Yaman, negara yang bersebelahan. Oman ni antara negara yang kaya lah. Negara yang kaya, negara yang bersih. Kalau kita tengok ibu negara Oman, Muscat ni, ibu negara Oman ni ialah dapat kata apa, anugerah bandar terbersih di kalangan negara-negara Arab. Maknanya bersih lah. Kita kalau orang yang pernah pergi transit di Oman, kita boleh tengok
Bandar Muscat ni lah bandar yang bersih, okay, dan dia duduk di pesisir pantai. Okay. Di Oman ini mereka bermazhab Ibadi. Ibadi ni pecahan daripada Khawarij. Okay. Cuma ada daripada kalangan mereka juga ialah bermazhab Syiah. Ada daripada kalangan mereka bermazhab Syiah, dan Syiah Ithna Asyariyah. Sebab tu kalau kita berhenti masjid-masjid di Oman ni, kadang-kadang masjid tu masjid Syiah. Saya pernah pergi ke Oman ni, kita tengok, kita nak cam masjid Syiah ni, kita tengok depan pintu tu dia ada satu kotak tu penuh dengan batu Karbala untuk solat. Maknanya satu orang nak solat nanti, dia nak sujud nanti, dia akan ambil batu tu. Batu tu dia dah proses jadi cantik elok lah. Ada tulisan lagi atas tu, tulisan macam-macam. Okay. Dulu saya pernah jumpa di masjid UIA di Gombak. Ada 2-3 orang lah geng-geng, jadi diselit dekat rak Quran tu. Okay. Maknanya ada lah dalam universiti tu yang berfahaman macam tu. Okay. Cuma nak katanya tak ada masalah pun. Bukan Syiah tak ada masalah, cuma kalau dia buat seorang-seorang, dia tak dakwahkan orang, itu bukan isu dia lah. Okay, kita beri lalu azan tu. Okey, sikit lagi sebagai kesimpulan akhir, sebab di bawah Imamiyah ni dia ada banyak pecahan-pecahan. Yang kita dah sentuh tadi Al-Baqiriyah dan juga Al-Ja'fariyah. Ada lagi baki An-Nawusiyah, Al-Aftahiyah ataupun Al-Amariyah, dan banyak lagi lah. Maknanya di bawah Imamiyah ni ada beberapa pecahan lagi. Jadi secara umumnya Imamiyah ni adalah kelompok Syiah yang paling besar dengan berbeza-beza fahaman. Dia macam kita lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu majoriti, cuma mazhab fiqhnya berbeza-beza. Maknanya negara ni dia cenderung pada Syafi'i, negara ni dia cenderung kepada Abu Hanifah, Maliki dan lain-lain. Okay. Cuma nak katanya ialah ianya macam tu, dari segi gambaran umumnya lah. Okay. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu seterusnya perbahasan berkenaan dengan Syiah Imamiyah ni. Setakat tu saja, moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.